Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahidi bin Sembok, berasal dari Terengganu dan berniaga di Negeri Sembilan dengan syarikat Matrix Lifestyle. Okey, nama saya Muhammad Saiful Ridwan bin Darman. Saya Mazlan bin Muhammad, asal daripada Jelebu. Ayah saya Muhammad bin Ja'lam. Ni telah meninggal pada 2010. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairul Anwar bin Ishaq. Saya berasal dari Muar, Johor. Nama saya Muhammad Afiq bin Muhammad Said dan saya berasal daripada Negeri Sembilan, Seremban Negeri Sembilan. Nama saya Muhammad Iman. Saya asal daripada Seremban Negeri Sembilan. Okay, saya Azilah binti Abu Bakar, berasal daripada Seremban Negeri Sembilan. Okey, nama saya Muhammad Azhari bin Muhammad Yassin, berasal daripada Seremban Negeri Sembilan. Dilahirkan pada 20 bulan Julai 1981. Saya Nurliana binti Mustafa dan berasal daripada Melaka. Bekerja sebagai pegawai penjara di penjara Negeri Sembilan lah, pejabat penjara Negeri Sembilan. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Haidi bin Anwar. Saya orang Negeri Sembilan dan saya menetap di Ampangan Seremban Negeri Sembilan. Ayah sekarang berumur lebih kurang 80 tahun dan menetap di Terengganu, dan ayah bekerja sendiri. Jadi itulah idola saya sebagai saya sekarang yang bekerja sendiri. Perniagaan ayah adalah membawa lori, jadi hantar bekalan sebagainya lah. Okey, ayah ni dia wapak daripada Seri Menanti, orang cakap orang istana juga. So dia ni tak ada nak kata bekerja kampung je lah. So hobi dia ni suka memancing dan berkebun. Ayah saya sebagai peneroka sepenuh masa di Felda Bukit Puchong. Beliau berasal daripada Jelebu juga, tapi berhijrah ke Felda Bukit Puchong, bertugas sebagai peneroka sepenuh masa, nanam sawit. Ayah saya sebelum ni bertugas sebagai kerani pos Malaysia. Masa tu dipanggil, sebelum diswastakan pos Malaysia ni dipanggil pejabat pos lah, jabatan pos lah. Ya, masih bekerja sebagai seorang cikgu lah dekat Sekolah Menengah Lengging. Cikgu dia sebelum ni geografi, lepas tu melompat kepada bahasa Melayu. Sekarang ni jadi sejarah pula. Okey, nama saya Mustafa bin Hamzah. Beliau umur 54, 55 macam tu lah, 54 ke 55. Ayah saya sekarang masih bekerja. Dia bekerja sebagai TMB, sebagai dia punya technician lah. Ayah saya dah meninggal dah masa umur saya 7 tahun. Nama dia Abu Bakar bin Awab, asal Johor. Ayah berasal di Kuala Pilah. Lahir di Kuala Pilah, dibesarkan di Kuala Pilah, dan dia bekerja sebelum ni di Seremban. Asalnya ayah bekerja sebagai utusan Malaysia. Lepas tu ada masalah sikit pada utusan perpindahan dan telah bersara dan bekerja sebagai sertifikat sebelum bersara lah. Sekarang ni ayah dah bersara lah, dan sekarang ni duduk di rumah, InsyaAllah dengan bantuan anak-anak je lah. Ayah saya adalah seorang pegawai tentera, badan uniform juga, sebagai tentera udara. Memang kalau saya nak cerita pasal ayah ni memang terlalu banyak lah, sampai tak boleh nak cakap lagi dengan apa kan, kasih sayang ayah macam mana. Okay, nama ayah saya Anwar bin Buyung, and then dia bekerja sebagai askar, iaitu sarjan meja askar dulu, and then dia berkhidmat selama saya tak pasti berapa belas tahun, tapi masa tu saya dah sekolah lagi dah, abah dah pencen lah. Momen terindah, ayah pernah mengikat saya dan adik di katil dan tak bagi makan satu hari kerana saya sedang belajar merokok. Jadi apa reaction ayah?
memang ayah sangat marah, dan itulah pengalaman menyebabkan saya sampai sekarang tidak berrokok. Momen terindah memancing lah. Memancing dengan dia. So dia ajar daripada daripada sampai Z lah, step-step untuk mancing udang macam mana, mancing ikan macam mana, umpan macam mana. Dia lah daripada ngajar. Yang penting ikat mata mancing tu yang penting. Sebab kita tak tahu ikat mata mancing yang tak berlubang. Dia yang ngajar macam mana nak ikatkan mata mancing yang tak berlubang. Kalau nak kenangan yang best sekali adalah dia mengikuti aktiviti-aktiviti saya lah. Contohnya ride, motor, berkereta bersama, pergi ziarah, bantu beberapa asnaf. Dia jadi ayah saya very understand dan sangat memahami. Dia join aktiviti-aktiviti yang saya selalu lakukan, sehingga beberapa bulan sebelum dia meninggal, dia masih sempat join aktiviti-aktiviti, pergi ziarah anak yatim, bantu orang susah, dan dia ringan tulang lah, dan dia sangat menghargai apa yang saya buat. Itu ayah saya, Abah. Ayah saya sering menemani saya dikala saya dalam urusan-urusan sekolah ke, ataupun menemani aktiviti persekolahan sewaktu saya kecil lah. Okay, kalau momen terindah dengan Abah tu waktu saya 2 tahun lepas, saya pergi melancong, beribadah kat umrah bersama dengan ayah saya lah. Time tu saya macam more tu dengan ayah saya lebih lah kat situ. Momen terindah saya dulu biasalah nakal-nakal kan. So saya dengan adik saya Sofi. So kita orang pergi macam CC lah, Cafe Cafe. Dulu orang cakap Cafe Cafe tak okey kan. So bila balik tu macam biasalah, bila ayah dah tahu tu kan, dia tak ada, dia macam dia nak mengajar anak dia lah. So dia kata jangan pergi, dia tu kena sebab apa semua, biasalah. Lepas tu pas momen tu ayah saya nak pujuk kita orang ni, just dia senyap-senyap tapi dia bawa kita pergi. Macam dulu kat Seremban ni yang paling best kat Inyon lah. So malam tu dia bawa pergi Inyon, bawa pergi jalan-jalan, and then main game macam tu lah. So itu momen terindah saya. Rasa macam even though kita rasa macam dia tu garang, tapi dia still nak tackle kita, tapi dia tak bagi tahu lah. Dia just bawa pergi tempat macam tu, and then kita orang pun macam dah lupa lah have fun semua. Momen teringat yang saya ingat dia bawa kita orang adik-beradik pergi zoo negara. Itu macam the last moment yang ingat lah. Paling indah lah. Paling indah dapat saya bersama-sama keluar-keluar makan, bersia-sia dengan mereka. Ayah dengan ibu lah, sekali dengan adik-beradik saya lah. Naik motor, Abah selalu ambil balik tuition, naik motor berdua lah dengan Abah. Momen terindah saya dengan arwah ayah saya, dia hadiahkan saya motosikal, and then dia bawa mengejut lah daripada rumah ke tempat belajar saya. Itu yang momen terindah lah, yang saya tak boleh saya nak cakap pun macam agak sedih sikit. So benda tu macam dia datang mengejut, and then dia macam bagi tahu kat saya punya ketua asrama, dia datang melawat, and then dia bawa motor untuk saya. Dia tak bagi tahu pun motor tu hadiah untuk saya, tapi lama kelamaan saya dapat tahu daripada mak saya, motor ni dia memang hadiah untuk saya. So bila saya balik, saya macam rasa macam benda yang macam kata terkejut lah, macam excited sangat lah. Macam ingat main-main. Actually kita tengok daripada dulu kalau motor kan, kalau keluar motor-motor baru, contohlah motor-motor apa saja, dia keluar kat surat khabar. So bila kita tunjuk macam main-main, and then dia hadiahkan betul-betul untuk saya. So saya memang very tak boleh nak cakap macam dengan kata-kata lah. Just bersyukur sangat lah masa tu. Tapi sebab saya masa tu dalam sekolah menengah, so habis Rizal SPM dia meninggal. Actually masa nak ambil result SPM, itu dia meninggal. So masih banyak lagi yang saya belum, orang kata kasih sayang ayah tu masih hilang lagi, masih tak ada lah. Ayah selalu pesan, ayah dalam diam ayah, perkataan-perkataan ayah keluar tu adalah sangat bermakna, iaitu ayah sayang kamu. Pesanan ayah yang kalau dia selalu ingatkan, walaupun ayah tak ada nanti, ingatlah mak yang kat kampung. Walaupun tak ada ayah yang sekarang ayah tiri,
yang untuk sementara je, tapi ingatlah kat kampung, ingatlah dekat ibu. Pesanan Abah sama macam pesanan Rasulullah. Abah kata, Abah tahu kamu sayang Abah, tapi Abah akan pulang untuk selama-lamanya. Begitu juga Abah pesan, peganglah dua benda ni, kamu akan terus menyayangi Abah dan kamu akan selamat di mana juga kamu berada, iaitu Abah kata peganglah Al-Quran dan hadis. InsyaAllah ya, kata-kata itu macam azimat bagi saya. Ke mana juga saya pergi, saya ingat kata-kata Abah hingga hari akhir saya, insyaAllah. Ayah saya sampai sekarang banyak menasihatkan saya supaya lebih banyak bersabar, tidak terlalu kukuh dalam membuat satu keputusan, dan apa-apa masalah ataupun situasi, saya sering merujuk pada ayah saya untuk dapatkan nasihat lah. Pesanan ayah ni banyak, tapi yang paling saya ingat, Long jangan merokok, tu je. Pesanan saya, ayah saya cakap bila saya dah tua, dia kata dia tak nak apa-apalah, dia just nak anak-anak dia jaga diri, and then dia pun tak kisah sangat lah macam nak jaga dia tu. Dia memang semua, dia kata semua family adik-adik kata nak jaga, tapi dia kata yang paling penting pandai jaga diri, and then cari ilmu agama lah, dia kata. So nanti apa-apa senang, tak adalah kita macam terlari daripada landasan. Itu pesanan ayah saya masih ingat sampai sekarang. Pesanan saat saya masa tu kecil lagi kan, tapi saya pesan kat diri saya je lah untuk jaga mak saya lah, sebab dia dah tak ada kan. So saya je dengan mak saya, so tu je lah pesanan yang saya rasa saya macam ambil sendiri. Saya selalu ingat pesanan ayah saya, apa yang kita cita-citakan, perlulah bekerja keras, dan jangan mudah putus asa. Semacam apa yang dipesan dekat saya, actually dia nak tengok keluarga dia masuk untuk unit uniform. So kita macam, saya ni jenis yang tak boleh, orang kata tak disiplin lah. Terus terang lah, sebab kita tak on time whatever ke apa benda. So lebih kepada kepala sendiri kan. So macam tu, macam lama kelamaan tu macam saya terfikir lah, macam benda-benda yang apa yang arwah ayah saya pesan, nak jadikan uniform. So nak jadikan anak-anak uniform. So actually semua anak-anak dia pun ada dalam, adik-adik saya dalam 4 orang. So tak semuanya yang masuk bidang uniform, tapi abang-abang saya semua dia kira macam kerja dengan under government jugalah. So tak ada base untuk uniform, tapi dia nak sangat keluarga dia berkhidmat dengan uniform kan, sebab dia tahu macam mana susah untuk untuk jadi seorang, orang kata frontliner. So macam dulu kita tak sebut frontliner, kita barisan hadapan. Lebih kurang macam tu. So saya cuba buat benda yang saya teringat dia untuk run business untuk uniform. Saya di sini saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kerana telah mengajar saya tentang kehidupan dan menjadikan saya seperti sekarang. Dan ayah adalah idola saya dalam perniagaan. Walaupun perniagaan kita berbeza, tetapi bagaimana kesungguhan dan kesabaran ayah, dan saya follow sekarang. Saya ikut. InsyaAllah saya boleh maju untuk masa-masa akan datang. Kepada ayah Muhammad Zain bin Mak Yah, saya ucapkan selamat hari bapa dan terima kasih sebab daripada umur saya berapa, walaupun ayah tinggi, sampailah sekarang mendidik anak saya dan menjaga ibu saya. Saya selalu kerap dan biasa menyebut perkataan itu, terutama pada selepas tahajud malam. Saya akan cakap, Abah, malam ni saya sempat baca beberapa potong ataupun beberapa muka surat hadiah untuk Abah di sana. Mazlan anak Abah ni sentiasa sayang Abah dan mendoakan Abah di dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Kasih sayang kita sebenarnya tak ke mana kan? Kalau kita kata Abah, Umi,
siapa-siapa juga, tetapi kasih sayang Allah itu sangat mulia dan didambakan oleh seluruh makhluk. Jadi saya selalu mengucapkan kata-kata abah, umi, emak, lan sayang mak dan abah, dan risau tentang barzah abah, mahsyar abah, dan tetap sayang abah sampai akhir hayat. Saya sayang ayah saya dan ibu saya, dan setiap hari perlulah kita sedekahkan Al-Fatihah kepada mereka berdua, sebab tanpa ayah dan ibu kita tidak berada pada hari ini. Kalau personalnya kan, Alung sayang abah tu je lah patutnya. Ucapan saya selamat Hari Bapa dekat bapa luar sana, dan juga pada ayah saya juga selamat Hari Bapa. Saya tahu struggle dia macam mana, sebab ayah saya walaupun muda macam tu tapi dia still buat OT, dan kadang tak balik kerja kan, kadang tidur dekat dia punya panggil yard tu dekat TMB tu kan. Saya tahu ayah saya kerja keras walaupun dia pendiam, tapi pesanan saya terima kasih banyak. Pengorbanan ayah ni sama je macam pengorbanan ibu, so dua-dua kita kena sayangilah. So terima kasih abah, sayangi abah, terima kasih abah. Ucapan saya selamat Hari Bapa kepada semua bapa-bapa, tak kisah kat mana-mana. Semoga kesihatan tu sentiasa dijaga semualah. Okey, sempena Hari Bapa, saya mengucapkan pada ayah saya di mana saja berada. Kepada ayah, kami adik-beradik sentiasa mendoakan kesejahteraan dan kebahagiaan ayah walau di mana saja ayah berada, dan insya-Allah ayah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala hendaknya di dunia dan di akhirat. Okay, sebenarnya Hari Bapa ni saya ingin ucapkan selamat Hari Bapa sedunia kepada suami saya, pada arwah bapa saya dan bapa mentua, dan juga dan pada semualah yang bergelar bapa. Kalau nak kata dengan kata-kata saya sayang ayah ni memang semua orang boleh cakap, tapi benda tu datang dari hati lah. So saya memang sayang ayah saya, dan rindu sangat. Hari Jumaat ni saya hanya mampu doa untuk kat sana.